Hari ni saya nak bercakap tentang satu benda yang baru-baru ni viral. Seorang student UMS yang panjat pokok untuk jawab exam secara online. Jadi benda ni viral baru-baru ni kan. Daripada respon netizen, respon warganet dekat sosial media, ada dua yang saya dapat. Yang pertama adalah respon yang positif, yang mana orang katakan student ni menunjukkan satu contoh yang baik. Walaupun jauh di pedalaman, dia tetap nak belajar. Lepas tu orang tengok lagi, viralkan lagi, rupanya dia ni menoreh getah dan dia juga ada kemahiran buat pondok sendiri. Jadi survival dia dekat situ hebat kan. Dia ada kemahiran dan sebagainya. Jadi itu benda-benda feedback yang positif daripada kisah dia yang orang viralkan. Tapi ada juga pendapat yang sebaliknya, iaitu komen yang memberi persoalan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Kenapa tahun 2020 ni masih wujud tempat macam ni, tak ada line? Dan bila timbul persoalan macam tu, sebenarnya persoalan macam tu pernah saya persoalkan masa saya di sekolah pedalaman, iaitu 2016 kan. Saya pernah tanya dengan penduduk kampung, kenapa kampung ni tak dimajukan, tak dibangunkan? Dan pakcik tu bagi jawapan yang simple, tapi jawapan tu buat saya berfikir. Dan akhirnya saya kata, ya, betul lah tu. Pakcik dia jawab, cikgu, dekat sini status dia adalah hutan simpan. Kalau dibangunkan, dia akan jadi hutan batu. Saya berfikir lama, okey pakcik, betul lah tu. Yelah, secara logiknya, kalau semua tempat kita bangunkan, nak majukan, kalau dekat seluruh Malaysia ni lah ada tempat-tempat bandar-bandar maju, mana keunikannya? Sebab di Malaysia ni kita terkenal dengan keindahan alam semula jadi, kita terkenal dengan flora fauna, kita terkenal dengan tempat-tempat yang menarik. Contoh di pedalaman, di Telupit, kita ada Imbak Canyon, air terjun, kemudian terkenal dengan tumbuh-tumbuhan yang rare. Apa jadi kalau kawasan hutan simpan ni, kita ratakan, kita majukan? Yang pertama, pupuslah pokok-pokok, tumbuhan. Tak ada lagi tumbuhan-tumbuhan yang rare sebab kita dah potong buat pembangunan. Yang kedua, mana haiwan-haiwan nak tinggal bila habitat dia dah hancur? Sebab itulah ada gajah masuk kampung dan sebagainya kan, sebab kita dah kacau habitat dia orang ni. Jadi itulah sebabnya kawasan tu tidak boleh dibuat pembangunan. Tapi dalam pada tu, kita kena tahu yang bukanlah kita nak biarkan kawasan tu terus macam tu. Ada juga beberapa perkara yang perlu dibuat supaya kawasan tu dapat sesuatu perkara yang bagus lah mengikut peredaran zaman. Sebab dalam tu pun ada penduduk kan, ada rakyat Malaysia kat dalam tu. Antaranya yang pertama, saya tak cakap pasal kampung lain lah, sebab kampung pedalaman lain saya tak tahu kan. Saya cakap pasal kampung yang pernah saya berkhidmat. Tahun 2020 ni dah ada line telefon. Bekas-bekas anak murid buat grup WhatsApp, dia invite saya dalam tu, siap sembang pasal PUBG lagi. Maknanya canggih lah tu, dia dah boleh main game kat dalam kan. Dah ada elektrik, yang mana elektrik ni diuruskan oleh satu syarikat, yang elektrik ni akan dibuka pada petang sampai malam. Walaupun bukan 24 jam, tapi bagus lah. Ataupun mungkin ada satu syarikat yang boleh buat solar untuk kawasan pedalaman. Itu bagus lah. Yang ketiga adalah upgrade jalan masuk. Sebab jalan masuk di kawasan Tanah Merah ni cukup teruk kalau time hujan. Mungkin tak boleh buat jalan tar sepanjang perjalanan tu kan, tapi at least jaga maintenance jalan tu, pastikan dia okey waktu hujan. Satu lagi mungkin kalau boleh tambah baik juga adalah sistem air. Ada kawasan yang ada air bukit, ada kolam, mungkin boleh buat satu sistem yang lebih proper untuk mendapatkan bekalan air pergi ke rumah, berbanding untuk menunggu hujan ataupun musim kemarau yang terus tak ada air hujan, susah nak mendapatkan bekalan air. Jadi daripada cerita yang viral mengenai student UMS tu, kesimpulan dia adalah yang pertama, janganlah kita pandang rendah kepada satu tempat tu pedalaman atau tak ada ni kekurangan ni sebenarnya. Sebab setiap tempat tu ada keunikannya. Tempat tu juga menjadi tarikan pelancong. Dekat sana tenang, dekat sana korang tak perlu bersesak-sesak, tak ada jam. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang ada di sekeliling kita. Janganlah kita merendah-rendahkan tempat lain, kerana tempat lain semua ada keunikan. Yang kedua, ambillah contoh student ni tadi. Walaupun jauh, dia tetap bersemangat untuk belajar. Jadi dalam apa situasi sekalipun, kalau kita bersungguh-sungguh, mesti kita boleh buat.